Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Niki Senyambar. Ini Awani Borneo. Kita ikuti antara tumpuan utama kita malam ini. $780 kes varian Delta dikesan di Sarawak setakat 8 Oktober. Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 bermula. Demi pembangunan di Segama, Muhammadin Ketapi tinggalkan warisan. Sebanyak 708 varian membimbangkan VOC dikesan hasil penjujukan genom hasil daripada 782 kes positif COVID-19 oleh Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti IHCM Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Menurut pengarah IHCM UNIMAS, Profesor Dr. David Pereira, kesemua data VOC yang telah dikesan setakat 8 Oktober itu adalah daripada varian Delta. Analisis selanjut berkaitan varian Delta menunjukkan bahawa garis kumpulan Delta yang dominan di Sarawak ialah subkumpulan AY23. Tambahnya lagi, setakat ini daripada 3,000 kes positif, 1,782 jumlah keseluruhan kes varian Delta dikesan di Sarawak. Bahagian Kuching mencatatkan kes tertinggi iaitu 712 kes, diikuti Bintulu dengan 373 kes, bahagian Samarahan 182, Sibu 167, Serian 127 dan Miri 88. Manakala di bahagian Kapit merekodkan 37 kes, Mukah dengan 22 kes, bahagian Sarikai dengan Seri Aman masing-masing 20 kes dan Betong dengan 19 kes. Dua lokasi di Sabah akan dibangunkan secara holistik di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Dua lokasi itu sedang dimuktamadkan dan mampu memacu pembangunan Sabah sekaligus mengurangkan kadar kemiskinan. Projek pembangunan di dua lokasi itu akan dibangunkan menerusi kerjasama Persekutuan Negeri serta penglibatan swasta. Oleh itu, kita mohon kerjasama kerajaan negeri untuk menapasi dua kawasan di peringkat pertama ini di negeri Sabah yang ingin diberi tumpuan mana kampung, kawasan mana kampung lah, dua kampung, okey, ya, dua lokasi yang ingin diberi tumpuan, di mana kita akan gunakan pendekatan baru, di mana pendekatan melibatkan semua pihak, kerajaan pusat, kerajaan negeri bersama-sama kita membangunkan kesempurnaan. Sementara itu, Mustafa berkata susulan keadaan pandemik COVID-19 yang melanda negara ini, terdapat beberapa projek pembangunan yang telah tertangguh pelaksanaannya. Dan tahun depan, insyaAllah COVID dah jadi endemik. Kita harap ini tidak akan jadi alasan lagi untuk kontraktor kenapa projek. Kita di peringkat pusat pun pantau dengan rapi pelaksanaan projek. Selain itu, Haji Ji yang turut hadir berkata Kerajaan Sabah berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana menyediakan peruntukan besar untuk negeri Sabah. Dana itu katanya bagi menjana ekonomi dan melaksanakan projek pembangunan rakyat dan negeri. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada hari ini merasmikan Majlis Pecah Tanah projek membina Sarawak Sabah Link Road, jalan pertama menghubungkan dua negeri itu tanpa melalui Brunei. Jajaran sejauh 77 km berharga 1.13 bilion ringgit dijangka siap awal 2023 akan menghubungkan dua buah negeri berkenaan. Bagi fasa pertama di lawas, jajaran itu dirancang dengan terperinci. Ia bagi meningkatkan sosioekonomi Sarawak serta dikongsi bersama negeri jiran Sabah. Selain itu, Abang Jo turut memberi jaminan kepada masyarakat di utara bahawa kerajaan negeri akan terus membangunkan negeri pertiwi itu bagi membolehkan mereka menikmati pembangunan seperti di Semenanjung. Selain jalan raya, infrastruktur di Sarawak termasuk bekalan air bersih, jalan pesisir dan elektrik akan diberi perhatian. Jadi kita dalam GPS, kita jagalah perpaduan kita di negeri Sarawak supaya kita dapat terus membangun di seluruh negeri kita. Jadi tuan-tuan, macam berkempen, tapi si kempen lah. Kita sih tahu bila pilihan raya. Tapi kita ingat kita pun. Ingat, jaga kita pun. Macam keadaan norma baru tu dan ngintu Sarawak tu.
kita ngintu Sarawak, jaga betul-betul, kita bangun betul-betul, kita buat perancangan yang akhirnya rakyat yang akan mendapat manfaat. Banyak lagi kilometer-kilometer yang akan datang. Jadi kita jagalah, kita pun terus kita membangunkan seluruh infrastruktur kita, termasuklah bekalan elektrik dan bekalan air serta infrastruktur jalan raya yang akan mengangkatkan ekonomi kita. Sarawak akan berbelanja sekitar 1 bilion ringgit sebulan pada tahun depan untuk pelbagai projek pembangunannya. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, peruntukan itu adalah hasil gabungan bajet kerajaan negeri dan bajet kerajaan persekutuan yang diumum pada Jumaat. Jadi saya mengucap terima kasih kepada kerajaan pusat yang di mana peruntukannya telah diumumkan semalam dalam bajet 4.6 bilion untuk Sarawak. Dan dari sudut Sarawak sendiri, bajet pembangunan kita ialah 7 bilion. Kalau 46 campur 7, bermakna tahun 2022 kita memberi peruntukan 11 bilion lebih untuk pembangunan di Sarawak. Exchange juga kita. Portugal nak beri 4 bilion, kita 7 bilion. Exchange juga kita tu. Bukan nak melawan sih. Kena ada kerjasama kita dengan persekutuan dengan Sarawak, maka kita dapat cukai minyak dan gas. Apabila kita ada peruntukan dana, bajet Sarawak pun 2022 ialah lebih 10 bilion yang kita sediakan. 7 bilion untuk pembangunan. Campur 4, 11 bilion. RM100 itu bantuan yang diberikan bagi menghargai dedikasi perkhidmatan guru semasa pandemik COVID-19 seperti dibentangkan dalam bajet 2022. Malah bantuan itu adalah insentif khas alat bantuan mengajar PDPR sekali bayar. Walaupun jumlah itu dilihat sedikit, tetapi rata-rata guru yang ditemui Awani Borneo menyifatkan ia sebagai hadiah buat mereka. Bagi guru-guru yang di pedalaman yang muridnya tidak ada capaian internet, kami boleh menggunakan bantuan ini membeli buku-buku rujukan untuk menghasilkan modul dan akan diagihkan kepada mereka yang tidak mempunyai capaian internet. Di sekolah pedalaman pula ada cikgu-cikgu yang menggunakan duit masing-masing membayar penduduk kampung untuk menjadi transportation dorang, membawa kerja rumah ke kampung-kampung ni. Dan ni semua adalah daripada bajet duit sendiri. So bagi saya, apabila bajet kewangan dibentangkan kemarin, dapatlah sedikit sebanyak untuk membantu cikgu-cikgu ni menampung keperluan pembelajaran, menampung keperluan pembelajaran anak-anak murid kita. Dan semestinya cikgu-cikgu ni akan gunakan duit tersebut untuk pembelian data, untuk online learning, membayar tambang penduduk kampung dan sebagainya. Sementara itu, bagi Pengerusi Kesatuan Guru Sarawak Adam Prakash Abdullah, selain manfaat diberikan kepada guru, bantuan awal persekolahan juga dilihat sebagai satu inisiatif yang baik. Malah dengan peruntukan terbesar, beliau berharap agar segala perancangan daripada pihak KPM akan dapat disegerakan. Kita juga berharap agar dengan belanjawan yang sedemikian, Kementerian Pendidikan dapat menyegerakan segala rancangan yang telah dibincang di peringkat persekutuan negeri dan juga dengan kesatuan-kesatuan dilaksanakan demi kejayaan kelangsungan pendidikan di Malaysia. Selain itu, dana RM746 juta bagi naik taraf sekolah Daif mendapat reaksi Dr. Anwar Rapai. Beliau berpandangan peruntukan diberikan perlu beri fokus kepada sekolah Daif kritikal berbanding pembahagian sama rata. Hal ini kerana lebih 500 sekolah di Sarawak dikenal pasti tidak selamat dan memerlukan naik taraf mahupun pembinaan yang baharu. Malah penghususan kepada sekolah tidak selamat perlu dipraktikkan. So in other words, there is still ada sekolah yang masih lagi dalam kategori 7
5, 6, 7 lah. To me, how we should do this, if we want to divide the schools by the number of that, it's better for us to manage the worst school dulu lah, habiskan the worst school. Only then we go to the next category. Only then we go to the next category. Selepas bekas Ketua Penerangan Warisan Datuk Yusof Yaakob meninggalkan Parti Warisan, hari ini seorang lagi pemimpin kanan warisan yang juga adun segama, Datuk Muhammadin Ketapi meninggalkan parti itu dan menjadi Wakil Rakyat Bebas. Beliau yang juga ahli Parlimen Lahad Datu berkata, keputusan itu dibuat selepas melihat tiada sebarang bentuk pembangunan dan kemajuan dapat disalurkan di sepanjang duduk di kerusi pembangkang. Saya Muhammadin bin Ketapi dengan ini mengisytiharkan bahwasannya saya pada hari ini 30 hari bulan 10 tahun 2021 tidak lagi bersama Parti Warisan Sabah atau Warisan, dan saya keluar daripada Parti Warisan atas sebab-sebab saya fokus 100% untuk membawa kemajuan kepada Dewan Undangan Negeri Segama yang tidak ada apa-apa ini. Kusung kemajuan dia. So I have to focus on that one for the people of this Segama. Now, because I promised this people of Segama that if you voted for me this time, I will bring more development. So, diorang yang sebetulnya sudah undi sama saya sudah jadi YB, saya sudah terhutang budi kepada mereka ini. Jadi sekarang saya terpaksa memberi keutamaan kepada kawasan yang saya wakili ini. Jelasnya sebagai wakil rakyat bebas, beliau mempunyai hak untuk menyokong sebarang usaha kerajaan yang bertunjangkan kebajikan rakyat. Tambahnya, di peringkat parlimen beliau memilih untuk kekal bebas tanpa menyokong mana-mana pihak. Selain itu, Muhammadin menafikan wujud sebarang unsur beli wakil rakyat yang membawa kepada keputusan beliau untuk keluar parti. Beliau sekali lagi menegaskan keputusan itu dibuat demi kepentingan rakyat dan pengundi di kawasan diwakilinya. Saya yang sebetulnya tidak yakin, tidak percaya ada beli-membeli. Kerana saya sendiri pun tidak dibeli. Saya yang sebetulnya mengisytiharkan keluar daripada Parti Warisan ini bukan disebabkan kena dibeli. Seperti mana yang saya katakan tadi, DUN Segama ini yang sebetulnya kesian. Ini DUN baru. Tidak ada apa-apa. Satu tanda sawam pun tidak ada. Jadi, kalau saya balik kawasan sebetulnya, penyukung saya tanya, Datuk, bilalah kita mau ada lagi sini, ada pejabat daerah kecil, kita ada kemajuan dan sebagainya. Tindakan Muhammadin itu memberi tamparan hebat kepada Parti Warisan dipimpin Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal. Bagaimanapun, Warisan dilihat tidak mempunyai masalah untuk mencari pengganti, memandangkan parti itu memiliki ramai barisan pelapis. Sudah pastinya ini merupakan satu tamparan kepada Parti Warisan yang mana baru-baru ini mereka baru kepimpinan tertinggi Parti Warisan baru menyatakan hasrat mereka untuk bekerjasama dengan mudah, di mana mereka ingin melebarkan sayap mereka ke Semenanjung, dan tidak disangka pula ada pemimpin kanan mereka pula yang bertindak keluar daripada parti. Saya percaya ini merupakan satu dugaan yang mana Parti Warisan pastinya mempunyai langkah ataupun strategi untuk menangani dugaan tersebut. Tapi saya percaya sebuah parti itu bukannya hak milik seseorang. So saya percaya Datuk Seri Panglima Shafie pun ada mempunyai banyak lagi pemimpin barisan-barisan pelapis yang boleh menggantikan pemimpin-pemimpin yang telah keluar daripada parti. Apatah lagi apabila kita sebut pasal tentang Parti Warisan di kawasan Pantai Timur.
sebab kawasan pantai timur ini merupakan kubu kuat kepada parti warisan. Sekian laporan Awani Borneo untuk malam ini. Saya Niki Senyambar. Selamat hormat. Kita jumpa lagi.